Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali pengajian tafsir Al-Quran kita. Dan kita baru sahaja selesai surah Ad-Dukhan. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan surah yang baru. Surah yang kita pilih pada pagi ini ialah surah Al-Fath, iaitu muka surat 511, ya. Berada dalam juzuk yang ke-26. Baik. Kenapa kita pilih surah Al-Fath? Kita dah sebutkan sebelum ni bahawa kriteria pemilihan surah yang kita lakukan ialah berdasarkan surah-surah yang ada amalan atau ada kelebihan tertentu. Jadi berkenaan dengan surah Al-Fath ini, ada hadis yang menyebutkan tentang kelebihannya, di mana Nabi SAW sangat suka dengan surah Al-Fath. Ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailata suratun wa hiya ahabbu ilayya mimma tala'at 'alayhi syams." Thumma qara'a, "Inna fatahna laka fatham mubina." Nabi SAW bersabda, demi sesungguhnya pada malam ini telah diturunkan satu surah yang mana surah tersebut lebih aku cintai daripada segala apa yang disinari oleh cahaya matahari. Lalu Nabi SAW pun membaca ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kalau mengikut hadis ini, hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW kata surah ini lebih aku cintai daripada seluruh benda yang disinari oleh cahaya matahari. Maksudnya seluruh dunia lah, kan? Apa yang disinari oleh matahari ialah seluruh dunia. Seluruh dunia menerima cahaya matahari. Tak ada yang, tak tahulah kalau ada, kan? Setakat yang kita tahu, ya, dunia ni memang semua menerima cahaya matahari. Jadi seluruh dunia ini nak dibandingkan dengan surah Al-Fath, Nabi SAW lebih mencintai dan menyukai surah Al-Fath. Cuma ada perbezaan riwayat lah. Kalau mengikut riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW kata surah ini lebih aku cintai. Tapi kalau mengikut riwayat Muslim, Nabi SAW kata ayat ini lebih aku cintai daripada dunia dan segala-gala isinya. Ayat yang dimaksudkan tu ialah Inna fatahna laka fatham mubina, sehingga ayat Fauzan azima. Jadi maknanya ada yang kata sampai takat tu saja yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan ada riwayat kata surah, maknanya umum, seluruh surah Al-Fath. Tapi walau bagaimanapun, tak kiralah sama ada sebahagian buat permulaan surah Al-Fath ke ataupun seluruh surah yang dimaksudkan, tetaplah menunjukkan bahawa ada kelebihan pada surah Al-Fath ini. Baik, jadi Al-Fath maksudnya ialah kemenangan. Ya, kemenangan. Asal maksudnya ialah pembukaan. Kan, pembukaan. Tetapi oleh kerana apabila sesuatu kumpulan tu dia dapat membuka satu kota, maka dinamakan Al-Fath. Seperti mana pembukaan kota Mekah dinamakan Fatah Mekah, kan, Fathu Makkah. Jadi fatah itu boleh juga merujuk kepada kemenangan, kan? Kerana kemenangan dalam membuka kota itu adalah Al-Fath. Membuka satu kota, membebaskan suatu kota itu daripada musuh, maka itu dipanggil fath. Maka itu juga dipanggil kemenangan, samalah. Jadi surah Al-Fath ringkasnya maksudnya ialah surah kemenangan. Surah Al-Fath termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Ya.
wallahu alam, setahu saya memang tidak ada khilaf lah. Memang semua para ulama, tak tahulah setakat yang saya baca, dalam keadaan masa yang terhad dan juga rujukan yang terhad, surah Al-Fath ini memang surah Madaniyah. Kerana apa? Kerana jelas surah ini diturunkan selepas perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah memang berlaku selepas hijrah. Jadi surah Al-Fath berlaku selepas hijrah, diturunkan selepas hijrah. Maka surah Al-Fath tidak syak lagi bahawa ianya adalah surah Madaniyah. Ayatnya sikit saja, tak banyak, 29 ayat sahaja, ya, 29 ayat. Kalau satu hari kita hafal 5 ayat, maknanya 5 kali 7, 5 kali 6 lah. Tak sampai seminggu dah boleh hafal surah Al-Fath. Yalah, memang itulah. Dan hafal ni kena ada suasana pun kan. Baik, surah Al-Fath sebagaimana kita sebutkan, ya, surah ini diturunkan selepas perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini antara surah-surah yang diturunkan selepas berlakunya peperangan atau peristiwa. Syekh Tantawi rahimahullah taala di sini, ya, beliau ni rajin buat ni kan, buat kumpulkan data. Jadi beliau kumpulkan data, ya. Beliau kata selepas perang Badar turunnya surah Al-Anfal. Kan, selepas perang Badar turunnya surah Al-Anfal. Sebab itu Ibn Abbas mengatakan, menamakan surah Al-Anfal sebagai Suratu Badr. Kan, kalau kita nak buat teka-teki kan, apakah yang dimaksudkan dengan Suratu Badr? Memang budak-budak tak tahulah. Puas mencari indeks Quran belakang tu. Mana surah Badr? Kan? Ini kena tipu dengan ustazah ni. Tengok-tengok punya Suratul Badr maksudnya surah Al-Anfal. Manakala selepas perang Uhud, surah Ali Imran. Yang turun ialah surah Ali Imran, tapi tak turun semualah, hanya 10 ayat saja turun. Surah 10 ayat daripada surah Ali Imran. Selepas perang Bani Nadir, turunnya beberapa ayat daripada surah Al-Hashr. Dan selepas perang Al-Ahzab ataupun perang Khandaq, turunnya beberapa ayat daripada surah Al-Ahzab, yalah, Al-Ahzab lah. Kan, surah Al-Ahzab. Jadi surah sama jugalah, begitulah juga dengan ni surah Al-Fath diturunkan selepas perjanjian Hudaibiyah. Sebelum kita masuk surah ni, eloklah juga kita memperingati dan mengulang kaji tentang peristiwa Hudaibiyah. Sebab nanti memang akan ada kaitan ayat-ayat yang kita baca itu dengan kisah ataupun sirah berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana bermulanya perjanjian Hudaibiyah? Mula-mula sekali ialah Nabi SAW bermimpi. Mimpi yang Nabi SAW ni masuk Al-Masjidil Haram dan melakukan umrah, tawaf dan sebagainya lah. Maka Nabi SAW pun kumpulkanlah para sahabat seramai 1,400 orang. Mereka semua menuju ke Mekah. Memakai ihram, dan mereka membawa hadiu. Hadiu ni maknanya haiwan-haiwan untuk disembelih sebagai mendekatkan diri pada Allah. Disembelih di tanah haram dan disedekahkan kepada orang-orang di sana. Dan ketika itu para sahabat semuanya tidak membawa senjata. Kalau bawa senjata pun mereka simpan dalam bekasnya, dalam sarungnya. Maknanya mereka memang datang bukan untuk berperang. Ya. Ada bawa senjata juga, tapi maknanya kata hanya sekadar standby saja, bukannya untuk berperang, bukannya menghunuskan pedang apabila masuk ke Hudaibiyah tersebut. Jadi Hudaibiyah itu di antara salah satu daripada sempadan-sempadan Mekah. Kan? Sebab itu kalau kita nak buat umrah, itulah salah satu tempat di mana kita boleh niat ihram. Kan? Sebab tu kalau kita pergi umrah, jangan pergi Tan'im je, kan? Kita kalau boleh rasailah semua tempat. Kan? Sekali kita berihram dari Tan'im, sekali kita berihram dari Hudaibiyah, sekali kita berihram dari Ji'irranah, begitulah.
Jadi Hudaibiyah di antaranya. Hudaibiyah jauh sikit lah berbanding Tanim. Tanim tu dekat je. Kalau zaman saya pergi dulu 2016, 3 rial je. Kan? Makin mahal tambah. Saya dengar 10 ke apa sekarang. Ganda-ganda. Yalah, tapi tahun 2016 sekarang dah berapa kan. 10 rial ke apa ke? Tak ingat. 10 rial tu pergi balik ke ataupun wallahualam, tak ingat. Dulu lagi 2 rial je. Pergi balik 4 rial. Tapi kalau kita naik tu, van putih tu, jangan bayar semua, jangan bayar pergi balik. Nanti dia hantar je, dia tak ambil balik. Haram. Dia kata 6 rial pergi balik. Kita pun bayar 6 rial. Pergi je lah, balik hilang lah dia. Kita semayang dalam masjid tu, semayang sunat ihram, keluar tak ada lah dia. Dah hilang lah. Dia dah lari dah. Kita tunggu sampai Masjidil Haram balik, barulah kita bayar. Jadi Nabi SAW dan para sahabat dah semangat dah ni. Yalah, sebab mimpi mimpi para anbiya ni benar. Mereka dah semangat dah ni, pakai ihram, bawa kambing apa semua nak sembelih, nak sedekah di tanah haram. Tiba-tiba dihalang di Hudaibiyah. Dihalang di sana. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka telah hantar Budail bin Warqa. Jadi Budail ni datang kepada orang-orang Islam dan tanya, apa tujuan kamu datang ke sini? Maka orang Islam, terutamanya Nabi SAW lah, beritahu bahawa kami datang ni nak buat umrah. Kan, bukannya nak berperang. Maka Budail pun balik semula ke Mekah dan bagi tahu pada orang-orang musyrikin Quraisy, tapi mereka tak percaya. Padahal wakil tu, Budail tu geng dia juga, dia tak percaya. Kan, dia tak puas hati. Maka mereka hantar seorang lagi. Hantar orang lain pula. Ketika itu Urwah bin Mas'ud, orang kedua. Urwah bin Mas'ud ketika itu belum masuk Islam. Dihantar. Maka ditanya sekali lagi, apa tujuan kamu nak datang ke Mekah? Maka Nabi SAW kata, kami nak buat umrah. Kan? Ketika Urwah bin Mas'ud bercakap dengan Nabi SAW itu, Urwah bin Mas'ud telah tunjuk atau tuding jari ke arah janggut Nabi SAW. Apa kamu nak buat ni, datang Mekah ni macam ni? Kan tu tak beradab. Lalu Al-Mughirah bin Syu'bah tepis tangan dia. Kau ni, kan, dia kata, ukfuf yadaka an wajhi Rasulillah SAW. Kata apa ni, jangan kamu tunjukkan tangan kamu, jangan kamu tuding jari ke arah wajah Nabi SAW macam ni, tak elok. Kan? Itu tidak menghormati, bukannya Nabi SAW, hatta orang biasa pun itu bukan cara yang hormat bercakap dengan orang. Kemudian jadi Urwah bin Mas'ud bila nampak tindakan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi yang tepis tangannya tadi, maka dia dapat rasakan orang-orang Islam itu sangat menghormati Nabi SAW. Bila dia balik semula ke Mekah, maka dia kata, wahai orang Quraisy, sesungguhnya aku ni pernah pergi berjumpa dengan Kisra. Kisra ni Raja Parsi. Dan aku juga pernah berjumpa dengan Najasyi, Raja Habsyah. Tetapi aku tidak pernah melihat seorang ketua yang dihormati oleh kaumnya, oleh para sahabatnya lebih daripada Rasulullah SAW. Dia ada mula kesan tu. Rasa terkesan dengan ajaran Islam tu dah ada. Islam mengajarkan kita menghormati orang yang ada kelebihan. Terutamanya Rasulullah SAW lagilah. Kemudian Nabi SAW pun hantar Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni orang yang lemah lembut lah. Kan, pandai nego lah. Orang pandai nego. Orang lemah lembut ni elok kita hantar dia untuk ni kan, buat apa ni, berbincang kan. Kalau hantar yang kasar-kasar silapnya bukan bincang kan, habis semua tu dibantai. Jadi Uthman bin Affan ni lembut. Dia datang dengan baik, masuk dengan baik, dan dia memang diterima oleh orang Quraisy. Orang Quraisy pun tahu ni orang baik ni, takkan nak menipu. Dia ni orang baik, takkan nak khianat kita. Maka Uthman bin Affan dipelawa oleh musyrikin Quraisy. Dia kata, orang musyrikin Quraisy kata, kalau kamu nak, kamu boleh tawaf dulu. Sebelum mereka masuk, kamu tawaflah dulu. Sementara ada kat sini. Apa kata Sayyidina Uthman? Dia kata, aku tidak akan tawaf selagi Rasulullah SAW tawaf. Macam mana aku nak tawaf? Rasulullah pun tak tawaf lagi. Itu hormatnya Sayyidina Uthman kepada Nabi SAW. Kan?
menjadi satu khianat lah. Kalau mentang-mentang aku masuk, aku buat dulu kan. Alang-alang dah masuk, aku buat dululah. Selesaikan aku punya umrah. Umrah sekejap je, tawaf, sa'i, cukup habis. Selesai kan. Sekejap je. Kalau zaman dulu lagi lah, tak sesak. Cepat macam tu je. Tawaf boleh dekat dengan Kaabah kan. Lagi dekat, lagi cepat. Senang. Tapi Sayyidina Osman kata, macam mana aku nak buat? Sedangkan Rasulullah SAW belum mula buat lagi umrah. Belum mula tawaf. Maka Sayyidina Osman ditahan di Mekah. Ya, beberapa hari. Seingat saya 3 hari. Cuma dalam ni tak disebutkan. Oleh kerana lama ditahan, sebab Nabi SAW hantar untuk bincang sahaja, tapi ditahan beberapa hari. Jadi orang-orang Islam yang berada di Hudaibiyah sudah risau. Maka tersebar berita, kabar angin bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh. Maka para sahabat semuanya rasa marah, rasa geram, rasa sedih pun ada. Maka mereka telah membuat Bai'atur Ridwan, perjanjian setia di bawah sepohon pokok. Kan? Mereka berjanji, dia kata apa jadi sekalipun kita akan tetap dengan Rasulullah SAW sehidup semati. Ini kenyataan begini membahayakanlah bagi orang musyrikin Quraisy. Sebab orang kalau sudah berbaiat macam ni, maknanya apa jadi sekalipun, kalau Rasulullah SAW kata perang, mereka akan perang. Dan mereka tak, mereka tak akan bagi alasan kata kami belum bersedia ke apa ke. Sebab orang dah tekad. Barulah musyrikin Quraisy mula rasa takut dan gentar. Maka orang musyrikin Quraisy hantar seorang lagi lelaki yang lain yang lebih baik rundingannya, iaitu Suhail bin Amru. Dia 3 orang sebenarnya dihantar. Budail, lepas tu Urwah bin Mas'ud, yang ketiga barulah Suhail bin Amru. Bila Suhail bin Amru datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, Rasulullah SAW tengok, Suhail datang. Maka Rasulullah SAW kata kepada para sahabat, laqad sahhalallahu lakum min amrikum. Allah dah memudahkan urusan kamu. Sebab Suhail tu maksudnya mudah. Kan? Suhail. Dia tasghir kepada Sahlun. Jadi Nabi SAW optimis. Yang dihantar nama pun Suhail. Jadi kita harap mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Memang ternyata akhirnya memang Allah Ta'ala mudahkan urusan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, maka Suhail membuat perjanjian damai dengan Nabi SAW serta orang Islam, dan butiran perjanjiannya ialah 4 perkara. 4 perkara ni mesti disepakati antara 2 pihak. Pertama, orang Islam tidak boleh buat umrah pada tahun ini, pada tahun itu tak boleh. Mereka boleh datang pada tahun hadapan. Yang kedua ialah genjatan senjata. Tak boleh berperang antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah selama 10 tahun. 10 tahun tak boleh berperang. Berperang dengan orang lain tak apa, tapi antara orang Islam di Madinah dengan orang kafir di Mekah tak boleh 10 tahun. Yang ketiga, orang musyrikin, orang Quraisy Mekah yang masuk Islam dan pergi bersama dengan Nabi SAW di Madinah, hendaklah, kalau sekiranya tidak diizinkan oleh keluarganya, hendaklah dihantar balik ke Mekah walaupun dia dah Islam. Tetapi tidak sebaliknya. Orang Islam Madinah yang datang ke Mekah, tak kisahlah tujuan berniaga ke apa ke, dia dah masuk Mekah, maka tak boleh keluar, tak boleh dipulangkan semula. Yang ni yang saya nak Umar marah nanti. Yang keempat ialah Rasulullah SAW bebas untuk buat perjanjian dengan siapa sahaja selepas ini. Tiada halangan. Dan begitu juga orang musyrikin Quraisy bebas untuk berpakat, bersekongkol, bersekutu, membuat perjanjian dengan mana-mana pihak yang mereka suka. Jadi zahirnya 4 butiran perjanjian ni memang nampaknya macam berat sebelah lah. Kan? Nampak macam tidak menguntungkan orang Islam. Sudahlah orang Islam tak boleh pergi umrah. Kemudian orang Islam yang ahli Mekah yang masuk Islam pergi ke Madinah, hendaklah dipulangkan semula. Kan? Lepas tu 10 tahun orang Islam kena sabar, tak boleh berperang. Tak boleh berperang. Berperang dengan orang Mekah. Dan juga Rasulullah orang musyrikin Quraisy, mereka boleh bersekutu dengan sesiapa. Ini bahaya. Kalau musyrikin Quraisy bersekutu dengan Yahudi, atau orang musyrikin Quraisy bersekutu dengan siapa-siapa lah untuk menentang orang Islam, maka ini bahayalah.
Tetapi Nabi SAW bijak. Kan? Nabi SAW tak nampak perkara ni bahaya. Langsung tak nampak perkara ini satu perkara yang bahaya. Sayyidina Umar masa tu agak marah lah. Kan? Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, bukankah kamu telah menjanjikan bahawa kita akan buat umrah, kamu telah mimpi, kamu bertawaf dan sebagainya. Maka di mana janji tersebut? Maka Rasulullah SAW kata, aku hanya mimpi aku buat umrah, tapi tidak diberitahu pun tahun bila. Betul juga kan? So, kita kata ke anak kita lah kan, nanti abah beli bagi basikal. Esok dia tanya, basikal mana? Kemudian minggu depan dia tanya, basikal mana? Lalu kita kata apa? Abah cakap nak beli basikal, tapi abah tak cakap tahun bila. 10 tahun akan datang pun kalau kita belikan basikal, tetap dikira menunaikan janji, betul tak? Kita tak kata bila. Jadi Nabi SAW kata, memanglah aku mimpi buat umrah, tapi dalam mimpi itu tak dinyatakan tahun bila. Jadi bila tak dapat buat umrah pada tahun tersebut, itu bukanlah makna kata mimpi itu salah. Tak. Akan datanglah maknanya. Bukannya semestinya tahun itu juga kena buat umrah. Ya. Sayyidina Umar kata pada Nabi SAW, alasna alal haq wa aduuna alal batil. Bukankah kita ni berada di pihak yang benar dan musuh kita berada pada jalan yang batil, di atas kebatilan. Maka Nabi SAW kata, inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku tidak boleh mengingkarinya, iaitu mengingkari Allah. Ini memang Allah nak macam ni. Aku tidak boleh engkar padanya. Wa huwa nasiri, sedangkan dia adalah pembantuku, penolongku. Nabi SAW yakin dalam mematuhi perintah Allah itulah adanya kejayaan sebenarnya. Lalu Nabi SAW suruh para sahabat untuk tahallul, kan? Untuk melepaskan ihram. Namanya tahallul apa? Ihsar, kan? Ihsar. Tahallul disebabkan terhalang. Kan? Kalau kita pergi haji, tabung haji selalu pesan macam tu. Jadi Nabi SAW kata, sekarang kamu cukurlah rambut kamu, potonglah rambut kamu, ya, dan juga sembelihlah hadiu kamu, kerana kita sudah pun kita nak balik ke Madinah ni, kita nak tahallul. Tapi para sahabat Nabi SAW rasa keberatan. Sebab mereka memang dah berkobar-kobar nak buat umrah. Tiba-tiba Rasulullah SAW suruh balik macam tu saja. Tahallul dalam keadaan tak sempurna, tak buat langsung pun umrah pun, tahallul ihsar. Maka Nabi SAW tengok tak ada respon. Para sahabat tak respon. Tak ada siapa pun yang cukur kepala. Nabi SAW masuk ke kemah. Ketika itu Nabi SAW kemahnya sama dengan isterinya yang bernama Ummu Salamah. Nabi SAW masuk dalam keadaan marah. Muka yang agak kecewa, marah. Kan? Kerana tak ada respon. Arahan tu tidak disambut. Bukan para sahabat ingkar. Tapi para sahabat rasa macam kalaulah macam sahabat fikir mungkin Nabi SAW akan ubah, kan, mungkin ada peluang, mungkin mereka bukan tak nak buat, tapi masih menanti-nanti kalau ada peluang untuk buat umrah juga, kan, macam orang yang sangkut kat KLIA lah, kan, orang suruh balik lah, dia tak balik. Sebab apa? Dia kata tak apa, kita tunggu dulu, mungkin ada peluang, ada rezeki. Rupanya memang kena scam. Tu dahsyat. Tapi kita tengok video tu kesian kan, macam makcik tu, anak dia datang pujuk, dah mak balik lah, memang tak ada rezeki ni, tak nak balik. Macam tu lah para sahabat. Bukan mereka tak nak terima perintah Nabi SAW, tapi mereka berharap tak apalah, kita tunggu sekejap lagi, mungkin dalam beberapa jam nanti ada arahan lain, macam tu. Tapi Nabi SAW telah rasa sedih. Maka Ummu Salamah ni isteri Nabi SAW yang bijak, kan, sebab Ummu Salamah ni dia pernah berkahwin. Jadi itulah orang kata janda ni lebih lebih pengalaman daripada sebab tu kadang ada orang lelaki dia suka kahwin janda, sebab janda ni dia ada pengalaman berumah tangga. Jadi Ummu Salamah ni dia bijak, kan, suaminya kan Abu Salamah, kan, jadi Ummu Salamah tengok Nabi SAW macam tu, maka Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, apa kata kamu keluar daripada kemah, kamu sendiri cukur kepala kamu, dan kamu tak cakap apa-apa, tapi kamu buat, tunjukkan secara praktikal, dan kamu sembelih kambing, hadiu kamu. Maka Nabi SAW buat tanpa bercakap apa-apa. Maka bila sahabat tengok, sahabat semua pun buat. Itu nak kata bijaknya Ummu Salamah. Maknanya kata kadang-kadang contoh secara praktikal tu lebih memberi kesan daripada
cakap. Daripada cakap mulut. Tunjukkan terus secara praktikal. Barulah orang buat. Kemudian apabila mereka balik ke Madinah ya, dalam perjalanan ke Madinah tu, dalam perjalanan dari Hudaibiyah ke Madinah, kedengaran ada lagi bunyi beberapa orang sahabat kata, ya, raja'na walam nasna' syai'an. Kita ni balik tak buat apa-apa pun, kan? Tak buat apa pun, balik saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, bal fatahtum a'zamal fath. Bahkan sebenarnya kamu telah menang dengan kemenangan yang sangat besar. Tu nampak optimis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi kerana itulah diturunkan surah Al-Fath. Baik, kita baca insya-Allah. Ada masa lagi sikit insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ia telah memberikan kemenangan kepada kamu, kemenangan yang jelas. Maknanya kemenangan yang besar. Kemenangan yang dimaksudkan dalam ayat ini, fatah, sebagaimana kita telah sebutkan tadi, ya, maksudnya ialah suluh Al-Hudaibiyah, iaitu perjanjian perdamaian di Hudaibiyah. Itulah yang pendapat yang dipegang oleh ramai di kalangan para ulama, khususnya para ahli tafsir, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang perkara itu. Ya. Tetapi ada juga sebahagian ulama, tak dinafikan, ada juga sebahagian ulama yang berpendapat bahawa fatham mubina di sini maksudnya adalah fatah Mekah. Fatah Mekah. Ya. Walaupun fatah Mekah belum berlaku, tetapi Allah Taala khabarkan terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun persoalan kenapa digunakan fi'il madhi di sini, fatahna. Fatahna ni maknanya kami telah memberikan kemenangan. Fi'il madhi menunjukkan telah lepas, telah lalu. Maka ulama yang menyokong pendapat kedua ni kata, fi'il madhi di sini ialah litahaqquqil wuqu'. Kerana nak bagi tahu benda tu memang pasti akan berlaku. Sesuatu yang pasti akan berlaku, tidak salah digunakan fi'il madhi. Kan? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimah terakhirnya sebelum dia mati ialah kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia memasuki syurga. Jadi dakhala tu maknanya dia telah, bukan dia akan, dia telah. Tetapi nak bagi tahu betapa pastinya orang itu masuk syurga, maka tidak salah digunakan fi'il madhi. Benda yang pasti. Ini atas pendapat yang kedua lah. Tapi kita kembali balik pada pendapat pertama. Oleh kerana pendapat pertama itulah yang disokong oleh hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan sebagainya. Jadi kita katakan bahawa fatham mubina di sini maksudnya ialah perjanjian Hudaibiyah. Imam Az-Zuhri antara yang mengatakan demikian. Imam Az-Zuhri kata, lam yakun fathu a'zam min sulhil Hudaibiyah. Tidak ada satu kemenangan yang lebih besar daripada perjanjian Hudaibiyah. Masya-Allah. Maknanya hatta pembukaan kota Mekah pun sebenarnya tidak menyamai kemenangan yang dicapai ketika perjanjian Hudaibiyah. Sebab apa? Imam Ibn Hisham, ya, menjelaskan pendapat ataupun kata-kata Az-Zuhri tadi. Kenapa dikatakan perjanjian Hudaibiyah itu ialah fatham mubina, kemenangan yang besar? Kerana ketika Hudaibiyah tadi saya dah sebutkan berapa ramai yang hadir? 1,400. 1,400 sikit je. Tak ramai. Yang tinggal di Madinah yang uzur, ya, yang tua, yang sakit ataupun munafik. Jadi yang betul-betul
sihat, yang lelaki Islam 1,400. Sikit, tak ramai. Tetapi 2 tahun selepasnya, 2 tahun selepasnya Nabi SAW datang balik kan untuk membuka kota Mekah. Peristiwa Fatah Mekah 2 tahun selepasnya. Ketika itu jumlah para sahabat berapa? 10,000 orang. Maknanya disebabkan perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi SAW boleh meluaskan dakwah sehingga bilangan orang Islam berlipat ganda, bertambah berlipat ganda dari 1,400 orang atau lebih sikit, masuk yang uzur tadilah semua. Daripada jumlah yang sedikit begitu, hanya 1, 2, 3, 4 angka sahaja, 1,400 menjadi 5 angka, 10,000. Itu tak termasuk yang tinggal di Madinah, yang uzur, wanita dan sebagainya. Dalam masa 2 tahun, tengok bagaimana berjayanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa 2 tahun, boleh ramai pengikut macam tu, 10,000 orang. Maka Imam Ibn Hisham kata, itulah dalil, itulah bukti, benarnya kata-kata Imam Az-Zuhri bahawa perjanjian Hudaibiyah itu sebenarnya adalah kejayaan yang besar, yang paling besar dalam sejarah Islam sebenarnya. Hatta Fatah Mekah itu pun, kalau bukan kerana perjanjian Hudaibiyah, Fatah Mekah pun mungkin tak ada. Dan begitu juga dengan kemenangan-kemenangan peperangan selepas Hudaibiyah kan. Selepas Hudaibiyah apa perang yang ada, iaitu Khaybar. Khaybar kan kemenangan yang besar. Nabi SAW dapat harta rampasan yang banyak. Kota Khaybar yang penuh dengan emas perak jatuh ke tangan Nabi SAW. Dan tanah-tanah pertanian di sekitar Khaybar, kurma-kurma, ladang-ladang kurma tu semua, semuanya tanah-tanah semualah, semua dapat menjadi hak milik Nabi SAW dan para sahabat. Separuh daripada hasil kurma bermula daripada perang Khaybar. Separuh daripada keuntungan pertanian Khaybar diberikan pada orang Islam di Madinah. Dan Nabi SAW pun kahwin dengan siapa nama tu, Safiyah kan, binti Huyai, anak kepada pemimpin Yahudi Khaybar. Kemenangan yang besar. Itu semua adalah disebabkan Hudaibiyah. Sebab disebabkan perjanjian Hudaibiyah itulah Nabi SAW boleh serang Khaybar tanpa disekat oleh musyrikin Quraisy. Sebab kan dah janji tadi kan, kita tak boleh halang. Kalau kau buat, aku tak boleh halang. Kalau aku buat, kau tak boleh halang. Nabi SAW guna itulah peluang tu. Nabi SAW gunakan peluang apa yang telah dipersetujui dalam perjanjian Hudaibiyah itu untuk membuka kota Khaybar. Masya Allah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala membawakan beberapa penegasan, taukid. 3 penegasan kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala. Pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya. Itu satu unsur penegasan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dibawakan juga masdar ataupun maf'ul mutlak, fatahna laka fatham mubina. Sebenarnya kalau ayat biasa perbualan, fatahna laka, cukup dah. Telah sampailah maksudnya. Kan, telah, makna kata maklumat tu telah sampai. Cukup dah tu. Tetapi dibawakan fathan, nak menegaskan lagi ayat tersebut. Kemudian dibawakan juga sifat mubina, lagilah ada unsur penegasan, 3 kali penegasan, 3 kali taukid. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, fungsinya ialah, kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, ialah untuk memasukkan rasa gembira dalam hati para sahabat Nabi SAW. Yalah, tadi kan bersedih tak dapat pergi umrah kan, tak dapat pergi umrah, sangkut di border. Jadi Allah Ta'ala gembirakan hati para sahabat. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyandarkan perbuatan fatah itu kepada Allah Ta'ala sendiri. Fatahna, kami yang bagi kemenangan. Dan Allah Ta'ala tak kata fatahtu, aku bagi kemenangan pada kamu. Bukan. Allah kata fatahna, kami. Tujuannya apa? Untuk tafkhim, untuk membesarkan, untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu, yang bagi kemenangan kamu ialah aku yang maha besar.
Kamu jangan main-main. Aku yang maha besar, aku yang maha agung yang bagi kemenangan pada kamu. Ya. Kemudian didahulukan pula laka, fatahna laka. Boleh saja dikemudiankan. Fatahna fatham mubina laka. Laka tu kemudian. Tapi laka tu disebut awal. Inna fatahna laka. Disegerakan sebutan laka. Kami memberikan kemenangan kepada kamu. Kamu tu disebut awal. Sebab apa? Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, nak menunjukkan kepada kita, terutamanya para sahabat lah, yang hadir ketika itu, kemuliaan Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak bertangguh dalam menyebutkan laka tu. Inna fatahna laka. Itu menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Apa tersiratnya tu? Tersiratnya ialah supaya para sahabat taat kepada Nabi SAW. Allah nak bagi tahu secara tersirat. Kamu kena ingat, ya, Nabi kamu tu adalah mulia di sisi aku. Aku segerakan sebutannya. Maka kamu jangan ingkar pada dia. Dia kata balik, balik. Dia kata setuju dengan Hudaibiyah, setuju. Jangan kamu ingkar. Itu tersirat. Kita kalau tak belajar tafsir, memang kita tak faham benda lah. Laka dulu ke laka kemudian ke, sama je ustaz. Memanglah kita tak tahu. Sahabat, sebab mereka ni faham bahasa Arab, mereka dengar faham terus, kan? Bila dengar inna fatahna laka, semua yang kita sebut tu semua dia dah faham dah awal. Tak payah pergi kelas, dia dah, sebab bahasa Arab tu dah ada. Bahasa Arab tu dia mereka memang dah hebat dah, kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah Taala mengampunkan bagi kamu, iaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah lalu daripada dosa kamu dan apa yang terkemudian. Ya, Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa kemenangan yang Allah berikan itu adalah juga untuk Allah Taala mengampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lalu, dosa yang lalu dan dosa yang kemudian. Baik, di sini ada perbahasan ulama. Apakah maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dosa sehingga perlukan kepada keampunan daripada Allah, atau bagaimana? Jadi ada dua tafsiran di kalangan ulama. Ya, ada ulama yang mengatakan bahawa zambika, dosa yang dimaksudkan di sini, maksudnya ialah perkara-perkara yang khilaful aula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaful aula ni perkara yang bercanggah dengan yang aula. Benda tu tidaklah berdosa, tetapi bagi diri Nabi SAW, benda tu macam satu kesalahan lah. Sebenarnya bukan satu kesalahan pun. Kalau macam kita lah, kita banyak dalam kehidupan kita tak buat benda yang afdal, kan. Afdal begini tapi kita tak buat, kita ambil yang macam ni, kan. Banyak lah kalau nak ikutkan, kan. Macam korban lagi lah banyak. Kita buat ibadah korban, kan, sebab kita buat secara kumpulan. Jadi kita tak ada pilihan. Binatang korban afdalnya warna cerah. Tapi dah kita buat dengan masjid. Takkan nak cakap, kan, saya nak yang putih, dalam borang tu saya tulis lagi, saya nak lembu putih. Memang dia tak layan lah. Dia ikut dia, dia bagi hitam ke lembu susu ke apa, kita ikut je. Tapi yang afdal cerah, kan. Banyak lagi lah benda-benda lain, kan. Itu contoh yang saya terlintas lah sebab dia fikir benda tu, kan. Jadi Nabi SAW bukanlah melakukan dosa, tetapi ada perkara-perkara yang menyalahi yang aula, menyalahi yang bersalahan, bercanggah dengan yang afdal. Apa yang Nabi SAW buat tu bercanggahan dengan yang afdal yang dikehendaki oleh Allah. Dia tak berdosa, cuma tak afdal. Itu saja. Contohnya apa? Nabi SAW pernah mana kata beri tumpuan kepada pemuka Quraisy sehingga skip Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tanya, Abdullah bin Ummi Maktum ni OKU lah, kan, buta. Dia buta. Dia nak tanya, tetapi Nabi SAW sibuk berdakwah kepada pemimpin Quraisy. Pada fikiran Nabi SAW, ini lebih penting. Sebab pemimpin, kalau mereka ni masuk Islam, maka yang lain semua akan masuk Islam. Yang OKU ni tak apa, nanti saya akan bagi tumpuan pada dia. Tapi rupa-rupanya di sisi Allah yang afdal, Nabi SAW berikan tumpuan kepada Abdullah bin Ummi Maktum sebab dia OKU, dia kekurangan. Jadi sudahlah dia dalam keadaan macam tu, lepas tu dia abaikan. Jadi yang Nabi SAW buat tu tak salah. Nabi SAW nak dakwah siapa pun terpulang pada Nabi, tak ada masalah. Nak dakwah ni dulu ke, nak dakwah ni dulu. Tapi Allah Ta'ala mengisyaratkan yang aula ialah
layan, santuni Abdullah bin Maktum. Kerana itu Allah Taala turunkan surah Abasa untuk tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan insya-Allah kan dalam peristiwa surah Kahfi kita baca kan. Ketika orang musyrikin Quraisy tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Musyrikin betul lah. Kalau kamu ni betul-betul Nabi utusan Allah, jawab 3 soalan. Kan? 3 soalan tentang apa ni. Maka Nabi SAW kata, aku akan bagi jawapannya kemudian. Tapi tak sebut, insya-Allah. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kahfi, menjawab 3 persoalan tersebut, dan diselitkan teguran untuk Nabi SAW, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Kan? Allah Ta'ala tegur lain kali, sebut insya-Allah. Kan? Adakah sebut insya-Allah tu wajib sehingga kalau tak buat berdosa? Tak berdosa. Tapi bagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda tu makna kata tidak sepatutnya lah. Tapi tak berdosa. Cuma dari segi afdal dan oleh kerana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tinggi, memang sepatutnya menyebutkan insya-Allah. Dan begitulah juga. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berikan keizinan untuk beberapa orang munafik tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Lalu Allah Ta'ala tegur dalam surah Taubah ayat 43. Banyak lagi lah. Dan juga tawanan perang Badar kan. Nabi SAW mesyuarat dengan para sahabat, apa kita nak buat dengan tawanan perang Badar. Maka Nabi SAW terima cadangan Sayyidina Abu Bakar kan. Kita ambil mereka ni sebagai tawanan perang. Kita letakkan syarat mereka ni kalau boleh mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah, mereka dilepaskan. Tapi Sayyidina Umar kata bunuh je, sebab mereka ni kepala-kepala, bukannya kata orang-orang bawahan. Ni memang taiko-taiko besar. Kalau orang bawahan tak apa kita lepas, tapi kalau taiko jangan kita lepaskan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih pendapat cadangan Sayyidina Abu Bakar. Maka Allah Taala tegur dalam surah Al-Anfal ayat 67. Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana yang sepatutnya, yang aula ialah bunuh mereka. Begitulah. Jadi ada yang mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukanlah menunjukkan bahawa asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dosa kemudian diampunkan, bukan. Maksud dosa di sini maksudnya ialah perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercanggah dengan perkara yang lebih aula, itu sahaja. Dan ada juga pandangan yang lain. Yang kedua ni, saya lebih suka pendapat kedua ni. Ya. Pendapat kedua mengatakan bahawa maksud Allah mengampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang, maksudnya ialah Allah pelihara. Allah pelihara Nabi SAW daripada buat dosa. Sama ada zaman yang lalu, iaitu sebelum dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul, dan yang akan datang. Saya lagi suka yang ni. Sebab apa? Sebab kalimah ghafara dalam bahasa Arab, asal maknanya ialah satara. Asal makna dia, iaitu menutup. Ghafara. Asal makna ghafara, liyaghfira lakallah tu. Ghafara tu asal maknanya ialah menutup, bukan mengampunkan. Asal makna. Tapi lepas tu bila perubahan zaman, barulah digunakan perkataan ghafara, yaghfiru, maghfirah sebagai dengan makna mengampunkan, keampunan. Tapi asal usul makna ghafara ialah menutup. Sebab itu orang Arab menamakan topi besi sebagai mighfar, kerana topi besi itu melindung kepala. Kan kita belajar dalam Syama'il kan, babu mighfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan topi besi dengan keampunan? Kan terfikir tak baca Syama'il, kenapa topi besi dipanggil mighfar? Apa kaitan topi besi dengan keampunan? Rupa-rupanya ghafara tu maksudnya tutup, lindung. Begitu juga orang Arab mengatakan usbugh dalam tu bagi contoh, usbugh thawbaka bisawad fa innahu aghfar. Celuplah pakaian kamu dengan warna hitam kerana sesungguhnya warna hitam itu lebih menutup. Maknanya lebih tak nampak kotor lah. Jadi ghafara tu maknanya tutup, lindung. Kan? Pakaian yang gelap dia tak nampak kotor sangat. Ya, jadi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika. Maksudnya ialah supaya Allah Taala
melindungi kamu, bukan mengampunkan, melindungi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang dosa sama ada yang dahulu ataupun yang akan datang. Itu lebih bagus. Lebih sedap kita baca tafsir macam tu. Ya. Tapi tak menafikanlah pendapat pertama pun okey, tak ada masalah. Ya. Jadi apa kaitan di antara kemenangan yang Allah bagi dengan keampunan? Ya, cuba kita bayang, kita kata pada anak kita, ni abah bagi makanan ni supaya kamu kenyang. Jadi nampak kaitan dia. Makanan, kenyang, ada kaitan. Abah bagi kamu motor ni supaya kamu mudah pergi sekolah, pergi kelas. Nampak kaitan. Tapi Allah kata, aku bagi kemenangan pada kamu untuk aku mengampunkan kamu, melindungi kamu daripada dosa. Apa kaitan dia? Di situ perlunya tafsiran. Imam Ibn Atiyah kata, maksudnya ialah Allah memberikan kemenangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda yang kamu itu dilindungi oleh Allah daripada dosa yang lalu dan yang akan datang. Sebagai tanda. Apa tandanya? Apa tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak tersalah? Maknanya keputusan Hudaybiyah itu bukan satu kesalahan. Apa tandanya? Tandanya ialah Hudaybiyah itu mendatangkan kemenangan selepasnya. Itu bukti. Allah kata itu bukti aku nak tunjukkan yang kamu ni tak tersalah dalam keputusan kamu. Kamu ni terpelihara pada dosa, tersilap buat perjanjian, tak ada. Buktinya ialah kamu dapat kemenangan. Itu dia punya kaitannya. Jadi kemenangan itu tanda. Bukannya bagi kemenangan kerana nak ampunkan. Itu jauh. Bagi kemenangan untuk menunjukkan tanda yang Allah Ta'ala memelihara kamu daripada tersilap, tersalah. Kan? Sebab kan awal-awalnya para sahabat anggap macam ini perjanjian ni berat sebelah kan. Allah nak bagi tahu tak berat sebelah. Rasul aku tak pernah buat salah. Nak bagi tahu macam tu. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, iaitu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Jadi kemenangan yang datang satu demi satu selepas Hudaybiyah, itu adalah bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa di atas jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan ditipu oleh perjanjian berat sebelah, tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa siratan mustaqima, mesti sentiasa akan ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini, beliau telah bawakan beberapa hadis yang menunjukkan bahawa walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah daripada dosa, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap beribadah, beribadah dengan kuat. Dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Sayyidatina Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beribadah sembahyang sehingga bengkak kaki, sehingga pecah tumit kaki. Maka Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kamu buat begini sedangkan Allah Taala telah pun mengampunkan apa yang telah lalu bagi kamu dan apa yang akan datang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu. Walaupun Allah Ta'ala pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap beribadah, bahkan melipat gandakan lagi ibadah kepada Allah SWT. Jadi kita ni lagilah tak ada apa-apa jaminan pun. Tak ada apa-apa jaminan. Bukan Nabi je, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam je, para sahabat pun selepas balik daripada perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, i'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada orang yang menyertai peperangan Badar, kamu buatlah apa saja, buatlah apa-apa pun tak apa. Nabi kata, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Tapi para sahabat yang ikut perang Badar tu, ada tak mereka ambil kesempatan? Tak ada. Kalau kita, inilah masanya.
Tak ada. Itu nama apa? Sidq. Kan? Jujurnya mereka kepada Allah Taala. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yansurakallahu nasran aziza, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pertolongan yang kuat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pasti tidak akan dapat dikalahkan. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan sakinah, iaitu ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka itu bertambah iman bersama dengan iman-iman mereka, bersama dengan iman mereka. Maksudnya kata para ulama, supaya iman mereka bertambah, iman yang sedia ada ditambahkan lagi dengan iman yang lain, maknanya bertambah. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan liyazdadu yaqinan ala yaqinihim, supaya yakin mereka bertambah di atas yakin mereka yang sedia ada. Dah memang yakin dah, tapi ditambah lagi yakin, tambah yakin. Ya, sebab sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah beritahu pada mereka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan kalah. Jadi bila ternyata perjanjian Hudaibiyah membawa kemenangan pada orang Islam, bertambah iman mereka, bertambah yakin lagi, sebab sudah dengar, sudah nampak depan mata, dan mereka sendiri mengalami maknanya merasai kemenangan tu. Jadi sudah ilmu yaqin, sudah dapat ainul yaqin, dah nampak, dan kemudian sudah mereka sendiri berada dalam situasi itu, mereka merasai kemenangan itu. Maka sudah dapat hakul yakin, 3 peringkat yakin dah dapat. Nak apa lagi? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, tambah iman mereka, yakin mereka. Allahu Akbar. Ayat ini dijadikan dalil bagi jumhur para ulama yang mengatakan bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Memanglah dalam ayat ni kata bertambah je, kurang tak sebut. Tapi kita fahamlah kalau ada satu iman yang bertambah, maka bermakna iman seorang lagi tu dia kurang daripada yang pertama tadi. Bila kita sabitkan iman bertambah, bermakna kita juga wajib sabitkan iman itu berkurang. Jadi ayat ini menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Ini perbahasan akidah. Ada satu masalah dalam bab akidah, dalam bab tauhid, namanya ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Pertambahan iman dan pengurangan iman. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa iman bertambah dan berkurang. Murji'ah, satu kelompok Murji'ah mengatakan iman ni dia tak bertambah, tak berkurang. Sebab tu Murji'ah ni mereka ni tak nampak apa-apa masalah pada orang yang buat dosa. Tak ada masalah as long as dia beriman, tak ada masalah. Dan fahaman ni dah ada dah, zaman sekarang pun dah wujud balik kan. Saya ni nampak je jahat ni, tapi saya baik hati saya. Dia tak tahu ke dia buka aurat apa semua tu kan menunjukkan iman dia kurang kan. Solat tak tinggal, tak tinggal. Pergi haji 5 kali kata dia. Tu Murji'ah. Jadi iman bertambah dan berkurang. Kan? Di kalangan ahli sunnah ada juga yang berpandangan begitu, tetapi kata-katanya itu ditakwilkan. Kan? Ada diriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah juga berpandangan iman tak bertambah dan tak berkurang. Tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah mentakwilkan kata-kata Imam Abu Hanifah tu. Mereka kata mungkin maksud Imam Abu Hanifah itu ialah aslul iman, asas iman. Ialah asas iman memang tak bertambah, tak berkurang. Macam mana nak faham ya asas iman dengan cabang iman? Dia macam ni. Kipas kan. Bila kita tekan switch on, maknanya adalah tapi kipas ni lampu yang ada volume dia tu. Kan ada lampu yang boleh terang, malap kan.
Kan, dia ada dua switch. Satu untuk kontrol dia punya sinaran dia. Satu lagi untuk on off. Yang on off tu ialah aslul iman. Asas dia, asas. Kalau on, adalah cahaya. Cerah ke tak cerah tu cerita lain. Yang penting ada cahaya. Tapi kalau off, habis tak ada cahaya. Yang iman bertambah berkurang tu yang nak bagi cerah ke tak cerah apa semua tu. Jadi yang Imam Abu Hanifah kata iman tak bertambah dan berkurang, itu maknanya aslul iman maksud dia. Dia tak menafikan ziyadatul iman wa nuqsan, tak. Itu ada sebahagian ulama dia nak dekatkan jurang perbezaan antara tu Imam Abu Hanifah dengan jumhur, maka mereka katakan begitulah. Tapi yang Murji'ah tak, memang mereka beranggapan tak ada masalah, dosa-dosa ni semua tak ada masalah. Iman tetap iman. Dia lain. Ya, tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Ya, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya membawakan kata-kata Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Kata Imam Bukhari, aku telah bertemu dengan lebih daripada 1000 orang ulama di seluruh dunia. Dah macam-macam tempat dah pergi. Ya, 1000 ulama. Aku tidak melihat seorang pun di kalangan mereka yang berkhilaf bahawa iman itu ialah kata-kata dan amalan, dan iman itu bertambah dan berkurang. Maknanya memang inilah pendapat yang ramai, yang dipegang oleh ramai. Dan pendapat ini, ya, selain daripada berpegang pada dalil itulah tadi liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya, dalil berquran, ada juga hadis. Hadis di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah iman bertambah dan berkurang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am yazidu hatta yudkhila sahibahul jannah wa yanqusu hatta yudkhilahul nar." Ya, iman itu bertambah sehingga memasukkan pemiliknya ke dalam syurga, dan berkurang sehingga memasukkan pemiliknya ke dalam neraka. Itu dari segi dalil naqli. Adapun dari segi dalil akli, dalil logik akal, ya, dia guna kias lah. Kan? Ulama kata begini, kalaulah iman itu tidak bertambah dan berkurang, maka bermakna iman orang yang taat dan iman ahli fasik, iman para anbiya lagi. Kalau iman tu tidak bertambah dan tak berkurang, maka jadilah iman anbiya dan iman orang fasik sama, satu level, dan ini batil. Maka kenyataan bahawa iman itu tidak bertambah dan berkurang juga adalah batil. Betul tak? Kalau iman tu kita kata dia tak ada tambah kurang, dia on atau off, itu je. Dia on atau off saja, tak ada bertambah kurang. Maka kalau macam tu, sama level antara iman para anbiya, sebab dia pun on. Iman orang fasik pun on juga, sama. Jadi nak tak nak, kita kena sabitkan, mengiyakan iman itu bertambah dan kurang. Membawa maksud ada tingkatan-tingkatan iman, ada orang lemah, ada orang tinggi, imannya kuat dan sebagainya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya. Walillahi junudus samawati wal ard, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tentera langit-langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan berita gembira pada para sahabat. Ya, bantuan Allah Taala itu macam-macam. Allah ada tentera di langit, tentera di bumi. Ya, bukannya tidak semestinya mesti kena bantuan Allah tu mesti secara zahir sahaja. Maknanya perjanjian, kalau buat perjanjian mesti kena nampak berat ke arah Islam sahaja baru nampak ada nusrah Allah. Tak. Allah kata tak. Allah Taala boleh bantu dengan macam-macam. Kerana tentera Allah tu macam-macam jenis. Allah Taala bantu Nabi Musa AS dengan air, kan, dengan air laut. Allah Taala musnahkan Namrud dengan nyamuk, kan. Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kaum Sabak dengan tikus, kan. Tikus tu makan dinding, dia buat lubang di dinding empangan, hancur, pecah berkecai, kan. Empangan tu memanglah, kan, dia bahagian bawah tu lah paling pressure kuat.
Kan kalau kita belajar fizik kan, atas pressure dia rendah, bawah pressure dia kuat, tinggi. Bila pecah bawah, habis. Bila ada lubang je habis. Kan? Itu yang tembok depan surah An-Nur di surah kami tu pecah. Masa hujan banjir yang besar tu, sebab dia tak nilah, dia tak tengok bahagian bawah tu, dia tak uruskan dengan baik kan, dia punya tu pecah. Jadi tentera Allah macam-macam. Namrud dengan nyamuk, Allah Taala hantar nyamuk masuk dalam kepala dia, gigit otak dia. Maka akhirnya dia tak senang duduk. Setiap orang yang lalu disuruh supaya ketuk kepala dia dengan kasut. Akhirnya mati dia. Firaun pun kaum Ad, kaum Samud, mereka ni dimusnahkan dengan perkara-perkara yang dianggap remeh saja oleh manusia. Sedangkan itu semua adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala, dengan angin, dengan jeritan kan, dengan jeritan, fa iza in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hanya saja dengan satu sayhah, iaitu satu jeritan malaikat saja, fa idahum khamidun ay mayitun, maka jadilah mereka tu semuanya mati. Kan, yang berlaku pada kaum Samud. Kaum Samud. Mereka, jasad mereka elok tapi dalam pecah. Kan, paru-paru, jantung, hati, usus semua pecah. Kerana wave, gelombang yang dikeluarkan oleh suara malaikat tu kuat, sungguh-sungguh kuat. Pecah habis, mati mereka. Dan antara tentera Allah Ta'ala di langit juga ialah malaikat. Malaikat turun. Kan? Begitu juga burung-burung. Allah Ta'ala selamatkan Kaabah daripada tentera Abraha dengan burung ababil. Burung ababil ni kecil je, bukannya besar pun. Dan batu yang, bayangkanlah burung tu sudahlah kecil, lepas tu dibawa batu daripada neraka. Batu tu banyak manalah, besar manalah yang dia boleh bawa. Kaki dia pun kecil. Batu tu kecil je, batu neraka tu. Kan? Tapi kecil-kecil tengoklah pun dia kena pada gajah tu, ka'asfim ma'kul. Gajah tadi boleh jadi lubang-lubang, seperti mana daun yang dimakan oleh ulat. Kita tengok daun dimakan oleh ulat kan, berlubang-lubang. Macam itulah digambarkan gajah-gajah itu berlubang badan dia apabila terkena batu-batu daripada neraka tadi. Wallahu a'lam. Ya, kita berhenti di sini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dalam surah Al-Fath ini 1 hingga ayat yang keempat dapat kita mengambil pengajaran, kita terjemahkan dalam bentuk amalan dan kita sampaikan pada orang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.